Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hamba-Mu. Ku sering melanggar larangan-Mu, dalam sedar ataupun tidak. Ku sering meninggalkan suruhan-Mu, walau sedar aku milik-Mu. Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hamba-Mu. Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar? Pagiku ingat, petangku alpa, begitulah silih berganti. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cinta-Mu. Aku lemah, aku jahil, tanpa pimpinan dari-Mu. Ku sering berjanji depan-Mu, sering jua ku memungkiri. Ku pernah menangis kerana-Mu, kemudian ketawa semula. Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar? Pagiku ingat, petangku alba, begitulah silih berganti. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cinta-Mu. Aku lemah, aku jahil, tanpa pimpinan dari-Mu. Kau pengasih, Kau penyayang, Kau pengampun kepada hamba-hamba-Mu. Selangkahku kepadamu, 1000 langkah Kau padaku. Tuhan, diri ini tidak layak ke syurga-Mu, tapi tidak pula aku sanggup ke neraka-Mu. Ku takut kepadamu, ku harap jua padamu. Moga ku kan selamat dunia akhirat seperti Rasul dan sahabat. Seperti Rasul dan sahabat. Seperti Rasul dan sahabat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah semuanya. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan pada pagi ini? Sihat ke? Macam mana keadaan masing-masing? Alhamdulillah, untuk saya pagi ni baik-baik aja, alhamdulillah. Hidung pun okey. Dan insya-Allah untuk pagi ni kita bersama lagi dalam slot sharing tajwid bersama saya Ustaz Hadi dari Easy Ngaji, dan hari ini kita berada pada episod 100 pula 200 berapa tuan-puan? Boleh tengok bawah ni. Okey, boleh tengok kita dah bersiaran dah berapa episod. Setakat ini kita sudah berada pada episod cuba teka, tak keluar lagi ni. Cuba teka. Episod berapa? Dia dah 200 lebih dah. Dah jauh dah tuan-puan, alhamdulillah. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izinnya, dengan limpah kurnianya kita dapat bersama pada pagi ini dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau ada di kalangan sahabat-sahabat yang sakit ataupun diuji dengan apa jua masalah dan sebagainya, mudah-mudahan dapat diselesaikan dengan jayanya. Dan apapun, kita yakin bahawa segala apa yang berlaku, masalah ataupun penyelesaian itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Baik, ni kat bawah ni ada tulis lah, kita berada pada episod 213 tuan-tuan puan. 213 dah. Dah jauh dah. Jauh ke? Tak adalah jauh sangat kan, 200 lebih baru. Ini pun baru muka surat berapa ni? Kita punya pengajian ni baru muka surat 67 kan. Jadi jauh lagi nak sampai ke muka surat 604 tu. Berapa episod lah gamak ni tuan-puan Jadi insya-Allah kita doakan agar kita berjaya istiqamah. Mungkin sampai satu tahap nanti tuan-puan pun dah makin mahir kan. Jadi jangan lupa isi ngaji lah. Okey, jangan lupa isi ngaji. Nanti sampai satu tahap tuan-puan mungkin akan orang kata apa, mungkin berhijrah lah. Mungkin nanti sampai satu masa pada tuan-puan isi ngaji ataupun sharing tajwid ni dia dah macam biasa-biasa je pada tuan-puan. Betul tak? Dia pastinya akan berlaku begitu. Tuan-puan akan nak pergi upgrade, nak upgrade lagi dan sebagainya. Mana tahu kok nak ngaji bahagian qiraat pula lepas ni kan. Jadi apapun, apa segala hajat tuan-tuan puan, saya doakan moga-moga dipermudahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh dah? InsyaAllah. Saya harap nama-nama ni kekal lah. Kalau panjang umur kita semua, termasuklah diri saya, kita habiskan sampailah episod berapa saya pun tak tahu. Tapi yang penting habiskan 30 juzuk ni. Mudah-mudahan semoga Allah bantu kita untuk sampai ke penghujung. Maknanya khatam lah, sampai habis sharing tajwid untuk 30 juzuk ini, insya-Allah, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan puan yang baru masuk, selamat datang semuanya. Jangan lupa bantu saya untuk sharekan dahulu kita punya live pada pagi ini. Saya mohon jasa baik anda semua untuk sama-sama kita sebarkan manfaat ini, insya-Allah. Dan bagi memberkati pertemuan kita pada pagi ini, jom sama-sama kita dahulukan dengan bacaan pembuka Ummul Kitab, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita teruskan dengan bacaan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. Alhamdulillah, Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah. Baik, jadi kita dah selesai untuk bacaan pembuka dan bacaan istighfar untuk pagi ni tuan-tuan dan puan. Jadi apapun kita meraih keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Moga-moga kita diampunkan dosa yang mungkin kita lakukan sepanjang harian kita, kan. Moga-moga Allah ampunkan semua dosa-dosa kita, ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, guru-guru kita, insya-Allah. Amin ya Rabb. Baik, kepada yang baru masuk, yang belum share, terus tekan butang share. Jangan malu, jangan segan. Share itu percuma tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Baik, jadi tanpa buang masa, ayuh kita pergi pada bacaan kita hari ini tuan-tuan dan puan. Jadi insya-Allah untuk hari ini kita akan sambung sebentar. Okey. Untuk hari ini kita akan sambung ayat 136, 137, 138. Hari ini kita akan sambung 3 ayat lah, ya. Ada yang dah bedah siap-siap ke? Dah siap belum tugasan ni? Amin, amin. Ya. Okey, baik, tuan-tuan dan puan. Okey. Baik, jadi sebelum kita mulakan bacaan kita, tuan-puan boleh tenang dulu ayat ni. Sekali, orang tak apa, sekali imbas lah sebelum kita baca ni. Tuan-puan tengok dulu sebaris tu. Kemudian baru kita baca. Maksudnya kita scan dulu lah, tengok ada tak ayat-ayat yang macam susah-susah ke, kan. Itu antara kaedah lah, mungkin membantu kita
sebelum kita memulakan bacaan. Tenang-tenang dulu ayat tu, baris cari mana perkataan-perkataan yang macam kita rasa ada kesusahan sikit nak sebut. Jadi nanti boleh tanda siap-siap ataupun fokus dulu sebentar kan. Tapi ada orang dia tengok semua perkataan tu susah kat dia. Tu biasa lah, kalau yang awal-awal tu memang rasa susah lah kan. Tambah pula yang macam masih lagi keliru dengan bentuk huruf dan sebagainya. Jadi memang akan alami masalah begitulah. Tapi macam tuan-puan insyaAllah, sebab dah selalu ikut ngaji dan sebagainya kan kat rumah, ikut kelas dan sebagainya, so tak ada masalah dah untuk pengenalan huruf. Betul kan? Baik. Waalaikumsalam yang baru masuk. Baik, tuan-tuan dan puan, jom kita baca dulu ayat 3 ayat ni sama-sama boleh? Baik, ready semua, tarik nafas dan dalam. Apa pun jangan lupa kita sama-sama tajdid niat kita, betulkan niat. Mudah-mudahan Allah bantulah usaha kita dalam mendalami ilmu Quran ini, insya-Allah. Jom kita mulakan. Sekali lagi tarik nafas dan dalam. 1. Eja tenang pun T-E-N-A-N-G kan. Nanti orang ingat tenang. Tak apa. Tenang. Tenang ni tengok-tengok dulu. Takut ada yang tak faham kan. Tenang-tenang dulu. Okey, jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah selesai dah untuk bacaan pertama. Jadi jom kita teruskan untuk sesi bedah membedah macam biasa insya-Allah. Jom kita mulakan ayat 136 dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Baik, untuk perkataan ulaika ni, yang pertama ni hamzah, yang mana perlu kita baca satu harakat saja tuan-tuan dan puan, dan ini huruf ziyadah. Huruf ziyadah kita tak perlu bacalah.
Semua maklum kan, huruf ziyadah ni huruf tambahan, maksudnya ada pada tulisan tetapi tiada pada bacaan. Seterusnya huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah, maka dinamakan mad wajib muttasil. MWM, mad wajib muttasil. Baik, jadi kadarnya 4 ataupun 5 harakat lah, macam biasa. Ika jaza, hamzah baris bawah I, huruf kaf pada atas ka macam biasa, cuma yang di tengah ni bukan huruf hamzah tetapi kepala huruf kaf. Ulaika jazaa'uhum, jaza, za ni kita panjangkan juga. Sebab apa? Sekejap saya highlightkan dulu. Baik, jaza ni kita panjangkan kerana huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah juga. Dan hukumnya pun sama macam tadi, iaitu MWM, mad wajib muttasil. Uhum mim mati bertemu mim, idgham mislain, IDM, idgham mislain ataupun idgham syafawi. Betul belaka tu. Kalau kita sebut idgham syafawi ke idgham mislain ke idgham mutamatsilain, betul belaka tuan-tuan puan-puan. Jadi poin dia ialah kita kena masukkan bunyi mim mati ni ke dalam mim yang hidup. Mislain ni maksudnya sama, pertemuan dua huruf yang sama. Cuma syarat nak berlaku idgham tu mestilah huruf yang pertama mati, kemudian huruf yang kedua tu hidup. Itu syarat untuk berlaku idgham. Dan pertemuan tu mesti huruf yang sama lah. Baik, tak ada masalah kan kat sini. Mim mati bertemu mim, dengung je, sempurna. Jazaa'uhum, gitu nah. Maghfirah. Untuk huruf ghain ni dia bersifat rakhawah, iaitu suara yang mengalir. Untuk huruf ghain ni bersifat rakhawah. Dan pada masa yang sama kita juga maklum ia bersifat isti'la, iaitu suara yang meninggi ataupun kita panggil suara tebal lah, ataupun huruf tebal. Itu bahasa istilah kita sebut huruf tebal. Jadi nak tebalkan, nak wujudkan unsur tebal itu, maka apa yang kita kena buat? Angkat pangkal lidah. Dan makhraj bagi huruf ghain ni di hujung kerongkong kan. Mungkin ada sedikit kesukaran. Maghfi, dah ada bunyi macam berkeladak sikit. Macam berkeladak lah. Okey. Macam berkeladak, tapi dia bukan berkeladak. Sebenarnya itulah area apa kita sebut hujung kerongkong tu. Kan, hujung kerongkong. Ustaz, jadi tak hukum idgham mutamatsilain? Boleh. Idgham mislain ke, mutamatsilain ke, idgham syafawi ke, betul belaka tu. Mutamatsilain dengan mislain tu sebenarnya maksud sama je, merujuk kepada dua benda yang sama. Okey, mislain sama, semisal. Baik. Dengung sempurna idgham mislain tadi dengung sempurna. Maghfiratum. Baik. Tadi huruf ghain ni tebal. Kemudian tanwin bertemu mim, tuan-tuan puan, idgham bi gunnah kamil. Idgham bi gunnah kamil. Kamil ni maksudnya apa? Sempurna. Dan saya pernah sebut dalam live sebelum ni, kalau hukum idgham bi gunnah ni kan dia ada 4 kan huruf dia, ya, waw, mim, nun. Jadi mim dengan nun tu dia ada sabdu. Macam kita tengok sekarang ni, contoh ni, lihat pada mim ni dia ada sabdu kan. Jadi dengan adanya sabdu, maka nak bagi tahu bahawa idgham yang berlaku adalah secara kamil, secara sempurna. Semua dah jelas kan? Kalau ada sabdu, sempurna. Kalau tak ada sabdu, tak sempurna lah. Ataupun nama ataupun istilah yang biasa kita dengar sebut tu ialah idgham naqis. Naqis maksudnya tidak sempurna, lawan kepada kamil tadi. Baik, kemudian nun mati bertemu ra pula. Nun mati bertemu ra ni idgham bila gunnah. Idgham ni masukkan nun tu dalam ra, tapi tanpa dengung.
tanpa dengung. Masuk macam biasa tapi tanpa dengung. Bila gunnah, tanpa dengung. Boleh. Jadi kalau idgham bila gunnah tuan-tuan dan puan, dengar baik-baik. Untuk hukum idgham bila gunnah sepastinya kamil. Tulis di ruangan komen tuan-tuan dan puan yang sedang mendengar ni. Tolong bantu saya tuliskan di ruangan komen. Idgham bila gunnah sepastinya kamil. Dia tak ada yang naqis. Idgham bila gunnah dia tak ada yang naqis. Dia tak ada yang tak sempurna. Sempurna semuanya. Mirra. Masuk terus pada ra secara kamil, sempurna. Okey, bantu tuliskan di ruangan komen. Idgham bila gunnah sepastinya kamil ataupun sepastinya idgham kamil. Boleh. Nanti kalau kawan-kawan baru masuk ke tengok, ada perasaan lah kita punya komen tu kan. Baik, mirra. Dan jangan lupa ra ni kita kena tebalkan sebab dia berbaris atas. Maghfiratum. Ra ni pun tebal juga. Ni ra baris atas tebal. Ra yang bersabdu ni pun tebal juga. Maghfiratum mir rabbihim. Okey, mim mati bertemu waw kan. Mim mati bertemu waw ni izhar syafawi, IZS. Wajan, ni pun dengung sempurna, wajibul gunnah, WG. Kadar dengung macam biasa, lebih kita sebut 2 harakat je lah. 2 harakat. Kadar dengung 2 harakat. Boleh? Okey, baik. Berikutnya, tuan-tuan dan puan, tanwin bertemu ta. Baik. Kat sini tanwin bertemu ta kan. Hukumnya ikhfa haqiqi, IKH. Wajannatun ta. Baik. Jadi untuk hukum ikhfa kat sini, ikhfa ni apa? Sembunyi kan. Kita sembunyikan tanwin tu, jangan sebut tepat pada makhraj. Okey, itu merujuk kepada maksud sembunyilah. Kemudian dia berjumpa dengan huruf ta. Huruf ta tu nipis, maka dengung kita pun ni nipis. Jadi bunyinya perhatikan. Wajannatun ta. Tun ta. Nipis saja. Okey, nipis saja sebab ta huruf nipis. Kemudian makhraj nun mati yang ada pada tanwin tu dia dekat dengan huruf ta ni, maka ianya senang untuk dilakukan. Jannatun. Kalau cerita martabat, dia berada pada martabat yang tertinggi sekali. Martabatun a'la. Kan kalau kata nak jawapan detail kita sebut apa? Ikhfa haqiqi tarqiq martabatun a'la. Macam tu. Tapi macam saya selalu sebut juga tuan-tuan dan puan, ataupun kepada mereka yang beginner, kita sebut ikhfa haqiqi pun dah okey sangat dah. Ya, dah okey sangat. Jangan orang tak apa rasa takut dengan istilah-istilah yang kita dengar tu kan. Mereka yang jawab ni mungkin sebab dah belajar lebih sikit kan. Tapi kawan-kawan, sahabat-sahabat yang mungkin beginner, baru join, baru nak nampak perjalanan asas tajwid ni, jangan takut. Cukup kalau kita faham ikhfa hakiki buat masa ni, tak apa. Cukup setakat tu. Ada masa nanti boleh kaji lebih lagi. InsyaAllah berkenaan dengan martabat tadi. Wajannatun tajri min. Baik, huruf jim yang bertanda sukun. Jim yang bertanda sukun sepastinya akan adanya unsur lantunan yang kita sebut qalqalah. Kat sini qalqalah sughra tuan-tuan dan puan, iaitu lantunan yang kecil ataupun yang lemah. Tajri, praktikal dia layan saja, lalu je. Wajannatun tajri tajri tajri. Boleh? Ri nipis dan kita panjangkan 2 harakat. Ada ya mat kat sini. Mat asli ya.
Kemudian nun mati bertemu ta, sekali lagi ikhfa hakiki. Bunyinya sama je macam tadi tuan-tuan dan puan. Wa jannatun min tahtiha min min tah min tah min ta min ta. Pastikan lidah kita dah ready dah nak sebut ta tu. Jangan biar dekat bawah nanti bunyi lemah sangat. Min min. Beza. Cuba tuan-puan buat dengung. Saya tak pasti tuan-puan boleh tangkap tak apa yang saya cakap ni. Cuba dengung. Hujung lidah biar landai kat bawah tu. Tuan-puan cuba buat. Mesti tuan-puan akan rasa pengalaman bunyi tu. Praktikal yang tuan-puan buat tu rasa macam terlalu ringan. Betul tak? Tapi kalau kita bawa hujung lidah kita ready nak sebut ta, kita akan dapat. Bunyi tu automatik. Dia akan ada perubahan. Walhal kita gerakkan kedudukan lidah kita tu je. Ada rasa tak tuan-tuan dan puan? Ke serupa je bunyinya? Entahlah Ustaz. Jenuh gerak lidah ni, serupa je bunyi. Tak apalah tu. Nak buat macam mana tak? Benda ni bila nama pun benda yang berunsur praktikal ni, memang tak nak kena ada orang yang dengar lah. Orang yang dengar, orang yang tengok kan. Kalau tuan-puan rasa, alhamdulillah, terbaik lah tu. Kalau tidak nanti bunyi lemah sangat. Yelah kita faham bunyi ikhfa kat sini kena nipis, tapi takut nanti nipis sangat. Itu longgar sangat bunyi dia. Beza kan dengan ta. Wajannatu. Nampak? Tu macam kosong, bunyi kosong. Sedangkan kita kena faham ikhfa ni walaupun dia ringan nipis, tapi pastikan bunyi hidung tu ada. Boleh nah? Kalau lidah tu landai macam lambat nak sampai kepada makhraj ta. Dia bukan jadi lambat, memang takkan jadi pun. Seumpama tak adalah ikhfa di sisi ta tu. Kita hanya dengung yang kita hanya buat dengung-dengung bunyi ala-ala dengung kosong. Kemudian kita baru sebut huruf ta. Ta. Nampak? Tak sampai pun. Ta. Jadi dia itulah kata dia semula jadi tuan-puan. Sebab tu penentuan bila nun mati bertemu ta ni dia jadi ikhfa. Ada unsur dengung, nampak tak cantik? Cantik orang apa penyusunan ilmu tajwid ataupun nama-nama yang kita belajar sama ni kan. Baik. Kita sambung Tahtihal anha. Okay, untuk ha pedas ni macam biasa, tengah kerongkong kita sempitkan. Nun mati bertemu ta tadi ikhfa hakiki Kemudian tihal. Kat sini alif lam qamariyah. ALQ. Anha, nun mati bertemu ha. Nun mati bertemu ha ni nak kena dengung tak? Nun mati bertemu ha, kena dengung tak? Dengung, tapi dengung yang tidak panjang. Ingat, bila kata izhar ni bukan maksudnya jelaskan bacaan tanpa dengung, tapi dari sambungan dia, jelaskan bacaan tanpa dengung yang berpanjangan. Ada tambah belakang tu. Bukan tanpa dengung. Kalau tanpa dengung langsung hilang terus. Tanpa dengung yang panjang. Kerana kita kena jelas huruf nun ni memang sifat aslinya terdapat sifat gunnah, sifat dengung. Baik. Min tahtihal anharu khalidi. Anharu. Ru tebal. Orang pada depan ru tebal. Kha tebal, 2 harakat mak asli. Kemudian tebal juga Ru khalidi. Di ni mak asli juga. Nafi mak asli. Ha pun mak asli. Khalidi. Untuk kha tebal, angkat pangkal lidah jangan lupa. Angkat pangkal lidah kita.
khalidina fiha min tahtihal anharu khalidina fiha. Baik, kita sambung lagi. Wa ni'ma. Untuk huruf ain tuan-tuan dan puan bersifat tawassut ataupun bainiyah, yang mana suara tidak tertahan dan tidak mengalir di tengah-tengah. Wa tu. Okey, ada bunyi yang kita kata menyempit tu. Wa ni'ma ajrul a. Wa ni'ma ajrul aj. Wa ni'ma ajrul a. Untuk jim yang sukun di tengah-tengah bacaan, bukan berhenti kita tengah sambung ayat dan kat sini tak boleh berhenti pun. Di tengah perkataan, wa ni'ma ajrul. Baik, jim ni qalqalah surah. Rul, alif lam qamariyah. A ma asli. Mim baris bawah mi, lin mat arid li sukun. Okey, kadar bagi ma'arid li sukun berapa? 2, 4 ataupun 6 harakat kan? Wa ni'ma ajrul. Untuk ra, saya lupa nak sebut. Ra ni kita kena tebalkan. Ajrul ami. Huruf ain, 2 harakat panjang macam biasa, ada alif mat kecil tu. Ajrul amilin. Baik, habis ayat 136. Kita pergi pada ayat berikutnya. Qad khalat min qablikum. Qad khalat min qablikum. Baik, huruf dal. Huruf dal yang sukun. Kat sini kalau surah juga, lalu je, layan je. Qad khalat. Baik, untuk ta yang sukun, apa dua proses ataupun dua sifat yang kita kena utamakan tuan-tuan dan puan? Ingat tak, dua sifat yang perlu diberi tumpuan yang lebih untuk huruf ta sukun ni. Apa dia? Sifat syiddah, iaitu suara yang tertahan, dan sifat hams, nafas yang terlepas. Ingat tu. Kalau Arab, di istilah Arabnya kita sebut apa dia? Syiddah mahmusah. Huruf yang tertahan suaranya dan nafas dilepaskan. Okey, boleh Qad khalat. Tahan dulu. Lat. Itu baru lepaskan nafas. Khalat. Qad khalat min qa. Jadi perlukan kawalan yang baik. InsyaAllah mudah-mudahan semua dapat Nun mati bertemu qaf pula, ikhfa haqiqi. Nun mati bertemu qaf, ikhfa haqiqi. Dan dengung kat sini perlulah ditebalkan. Kerana apa? Nun berjumpa dengan huruf qaf. Yang mana qaf ni kita tahu ianya bersifat isti'la, huruf yang tebal. Maka dengung pun tebal. Jadi kita sembunyikan nun tu di sisi huruf qaf. Dah standby nak sebut huruf qaf. Di mana makhraj bagi huruf qaf? Pangkal lidah naik ke langit lembut. Itu makhraj bagi huruf qaf. Qad khalat min qa. Min qa. Dah ready dah sebut tu. Boleh? Qad khalat min qablikum. Min qa. Min qa. Boleh? Jadi kalau martabat, dia berada pada martabat yang terendah lah. Paling jauh sekali, paling rendah sekali. Sebab apa? Sebab makhraj nun mati dengan qaf jauh. Bila jauh, dia kira martabat yang rendah lah. Sebab kedudukan makhraj tu jauh. Tapi yang paling penting tuan-puan, bukannya kita nak fokus pada ilmu teori tadi tu semata-mata ya. Pastikan yang kita kena utamakan ialah dari sudut bacaan tu sendiri. Bacaan dulu. Boleh? Jangan duk fokus pada istilah-istilah nak fahamkan martabat. Tapi kita tak ada usaha untuk kemaskan pada praktikal. Jadi
nasihat saya, kemaskan, lebihkan dulu pada praktikal, insya-Allah. Nanti yang untuk yang istilah-istilah tu lama-lama kita biasa dengar, dia akan masuk sendiri tu nanti. Okey. Qad khalat min qablikum, likum, mim mati bertemu sin, hukumnya izhar syafawi, IZS. Jelaskan makhraj dan sifat bagi huruf mim tu. Qablikum sunanun fasiru, sunanun fa. Baik, kita tahu kat sini ikhfa hakiki kan, tanwin bertemu fa. Sembunyikan nun, sembunyikan tanwin tu apabila bertemu dengan huruf fa, dan kita sembunyikan di sisi huruf fa. Dah standby nak sebut fa. Sunanun fa. Kadar dengung macam biasa, 2 harakat. Sunanun fa. Kemudian si 2 harakat, mak asli. Si mak asli, ru pun mak asli. Fasiru. Untuk ra, okay, ra ni tebal tuan-tuan perempuan. Kena angkat pangkal lidah, tapi bukannya over sangat. Fasiru. Okay, biasa je. Fasiru fil ardi. Boleh? Fil ardi. Ar. Nak matikan ra tu kan. Cuma kat sinilah, sini alif lam qamariyah. Ra mati ni, tuan-tuan perempuan tengok, ra mati sebelumnya baris atas. Ra mati sebelumnya baris atas yang ada pada hamzah tu. Jadi ra ni kena dibaca dengan tebal, tuan-tuan perempuan. Dibaca dengan tebal. Jangan nipis. Contoh macam ni. Fasiru fil ardi. Bunyi ar kan. Jadi bila tebal, fasiru fil ardi fanzuru. Boleh? Ra kena tebal, jangan tebal sangat. Betul. Maksudnya tak terlalu over lah. Tak terlalu over. Kadang takut bunyi over sangat. Jadi tak cantik lah bunyi dia. Baik. Huruf dad tebal. Huruf dad mesti tebal. Confirm. Huruf dad kan dia huruf isti'la, kemudian dia huruf itbaq pula. Jadi memang tebal. Fil ardi. Di lah. Itulah bunyi dia. Tebal kan? Di. Fil ardi. Jangan tertukar dengan huruf dal. Sebab ada potensi tu. Sebab dad ni baris bawah bunyi di kan. Fil ardi. Takut jadi di. Huruf dal. Fil ardi di. Sedangkan huruf dad di. Nampak tu, terangkat bunyi dia tu. Boleh? Tak ada suara. Test. Suara saya tak ada ke? Tuan-tuan perempuan boleh respon tak? Ada yang kata tak ada suara. Ada yang kata sangkut. Kalau sangkut sikit-sikit tu standard lah tu. Sekarang okey tak? Sekarang macam mana? Okey dah. Kejap dah okey. Sekarang okey dah. Confirm Sekejap sambil saya tengah check speed jap. Sejak 2 menjak ni macam ada sangkut sikit. Okey, saya dah check.
internet nampak macam okey je. Tapi yalah, nak percaya pun benda main dengan benda-benda teknikal ni. Okey, dah ada suara, baik. Okey, dasar je tenggelam timbul. Alright. Okey, so nampak respon semua kata dah okey, alhamdulillah. Makcik Ros. Ada soalan daripada Makcik Ros. Huruf dot berapa harakat? Yang mana ya? Yang ni ke? Huruf dot. Yang ni ke, Puan? Yang ni satu harakat je. Ni tengok ni ada baris bawah kan? Huruf dot satu harakat sahaja. Fil ardi, satu harakat je. Kalau dia ada letak huruf mat macam ya ke, yang kosong kan, baru kita baca panjang lah. Tapi untuk kalimah al-ardi ni memang dotnya satu harakat sahaja. Okay, boleh? Dot ni satu harakat Fasiru fil ardi Okay, fa Difau. Kat sini tuan-tuan perempuan, dia kena cepat. Apa maksud saya cepat? Selesaikan fa ni, kemudian kita dah beri tumpuan lebih pada nun mati bertemu dha ni. Fil ardi fanzuru kaifa kana. Faham tak maksud saya? Fa macam biasalah, fa fa. Nampak dia cepat. Dia cepat nak tangkap dengung pada ikhfa hakiki nun mati bertemu dha tu. Sebab kat sini tebal kan. Sebab tu kita dengar bunyi dia macam cepat. Bukan maksudnya cepat bacaan, maksud saya cepat beri respon pada. Faham maksud cepat saya tu bukan cepatkan bacaan, tiba-tiba tempo lambat jadi laju kan. Bukan itu maksud saya. Tapi cepat ni cepat memberi respon pada ikhfa tu. Boleh faham tak maksud saya ni? Fil ardi fanzuru, nun mati bertemu dha, ikhfa haqiqi. Boleh? Martabat awsat, pertengahan nun mati bertemu dha, ikhfa haqiqi. Selesai. Ru dua harakat ni waw mad sebelumnya baris depan. Mak asli. Fanzuru kaifa ka mak asli. Kaifa kana. Saya lupa nak sebut ni kai. Ni bacaan lin tuan-tuan perempuan. Bacaan lin, ya mati ataupun ya sukun sebelumnya baris atas. Kaifa kana aqi. Huruf ain baris atas macam biasa tebal. Macam biasa sempitkan ni. Sempitkan ni bahagian tengah kerongkong kita ataupun pada bahagian injak suara kita. Boleh tak? Aqi. Huruf qaf tebal. Tul mukadzibin. Tul. Aqibatul. ALQ, alif lam qamar ya. Mukadzi. Untuk huruf zal yang bersabdu ni, kita zal ni kita tahulah makhraj dia keluar hujung lidah kan. Cuma pastikan bunyi dia mengalir. Mukadzibin. Fanzuru. Untuk dha ni pun tadi saya lupa nak sebut. Dha ni kena keluarkan hujung lidah. Okey. Fanzuru kaifa kana. Untuk ain jangan lupa sempitkan. Oh ni saya lupa tulis mak asli
kana aqibatul qaf tebal, aqibatul tul mukazzi. Jelaskan sabdu macam biasa, jelaskanlah. Mukazzi, 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 mukazzi. Cuma dia akan jadi auto lembut bunyi dia tu. Bukan kita lembutkan dia. Dia akan jadi auto lembut sebab kita orang tak apa, dah sempurnakan makhraj dan sifat dia, automatik bunyinya akan kedengaran beginilah. Aqibatul mukazzibin. Mukazzi. Jelas tak? Huruf zal Baik, untuk bin tu pula ma'arid disukun, MAL. Kadarnya 2, 4 ataupun 6 macam biasa. Habis ayat 137, kita sambung lagi untuk ayat terakhir hari ni. Hadza bayanul linnasi. Hadza, ha ma asli. Oh, sorry. Ma asli, zal pun sama ma asli. Zal jangan lupa keluar ujung lidah sikit je. Hadza, hadza baya, ya pun ma asli. Tanwin bertemu lam. Baya ma asli. Nulli idgham bila gunnah. IBL. Idgham bila gunnah saya letak apa? IBL. Oh, ni saya tak letak tadi. Cuba tengok kat sini. Saya tak letak tadi kan. Saya letak IBL. Idgham bila gunnah. Yang atas tu saya lupa tulis. Baru saya tulis tu. IBL ni idgham bila gunnah. So samalah ni. Tanwin bertemu lam, idgham bila gunnah. Hadza bayanul linna. Lin, nun bersabdu, wajibul gunnah. Wajib kita dengung, kadarnya 2 harakat sahaja. Si, okey lupa. Sa, mana sa pula si. Yang ni panjang juga, 2 harakat. Na, linnasi. Sin baris bawah si. Tak perlu keluar hujung lidah sebab ni huruf sin. Yang keluar hujung lidah tu huruf sa, titik 3 tu. Wahuda. Baik, wahu dan. Asalnya dan lah, tapi sebabkan dia jumpa dengan waw, maka jadilah idgham kat sini. IBG. Idgham bi gunnah kamil kat sini. Kamil. Sorry tuan-tuan. Bukan kamil. Naqis. Idgham bi gunnah naqis. Wahudan da. Wahudan wa. Wahudan wahuda. Da macam biasa dulu. Lepas tu kan dia dan kan. Dan dau dan asal dia wahudan jadi wahudan wa. Wahudan. Jangan bunyi teruk sangat tersangkut kat hidung tu. Down. Wahudan. Down. Dia bukan bunyi down. Steady je. Wahudan wa. Wahudan. Wahudan. Bagi bunyi dengung tu ada udah. Dia tak perlu sampai terlalu ni sangat Wahudan. Da. Dia bunyi da. Wahudan. Tuan-puan dengar pun ada dengar rasa lain tak? Ke sama je? Kalau telinga saya dengar macam lain. Hadza bayanul linnasi wa hudan wa mau. Baik, kita teruskan. Wa mau. Mau ni bacaan lin. Waw sukun sebelumnya baris atas. Bacaan lin. Huruf ain sempitkan. Ai. Tengah kerongkong kita. Ai. Dha tebal. Dha ni tebal dan keluar ujung lidah. Keluar ujung lidah kita. Tebal pun ia juga. Wa mau'idha.
Wa mau ala-ala nak kau Bollywood. Adalah sikit unsur tu. Okey. Tulil muttaqin. Ini pun sama idgham bila gunnah. Dan tadi kita dah tulis kan sama-sama di ruangan komen, idgham bila gunnah ni dia mesti kamil, confirm. Okey, ni saya letak IBL. Masuk Idhatul lil untuk lam yang sukun pastikan tidak ada bunyi yang berlebihan ataupun kita kata apa, tawallud, bunyi beranak tu. Lil steady je, layan lam. Lil wa mau'izatul lil muttaqin. Lil muttaqin. Okey, baik. Mutta ni macam biasa, selesaikan sabdu pada ta ni. Mutta, huruf qaf kena tebal. Takut nanti tertukar huruf. Kalau lemah qaf tu tak apa, takut nanti bila lemah tu dah terbiasa lemah, nanti lama-lama dia takut terubah jadi huruf kaf. Mula-mula eloklah muttaqin. Mula-mula dengarlah sikit bunyi qaf tu walaupun sifatnya tak berapa cantik. Tapi nanti takut lama kelamaan kita tak sedar qaf ni tertukar jadi huruf kaf. Jadi sebelum berlaku begitu, baik kita sentiasa berhati-hati dah. Berhati-hati dan fokus. Baik. Muttaqin. Untuk qi ni ma'aril sukun. MAL. Kadar dia macam biasa, iaitu 2, 4 ataupun 6. Boleh tuan-tuan dan puan? Clear ke tak clear? On tak on? Dah habis dah ya kita. Ayat 128. Baik, jadi insyaAllah sebentar lagi kita akan baca balik daripada awal yang kita bedah ni, ulaika jaza ni, sampailah lil muttaqin. Baik, setakat ni tuan-tuan dan puan, saya percaya tajuk-tajuk ataupun nama-nama hukum yang kita letakkan sebentar tadi adalah benda yang selalu kita ulang, betul tak? Hari-hari kita ulang benda ni. Jadi tak mustahil sampai satu tahap nanti kita sendiri tak sedar yang kita ni dah kuasai sebaik mungkin berkaitan dengan teori ilmu tajwid. Cuma jangan lupa nasihat saya, apa pun jangan hanya fokuskan bab hukum ni, hukum hakam ni saja. Pastikan bacaan kita, praktikal kita seiring dengan cara kefahaman kita tu. Biar ada seiring. Dia mari dua-dua. Jangan satu je. Kan? Kalau ditanya hukum perempuan syarah kita boleh bagi. Tapi bila praktikal sangkut. Jadi kalau boleh elakkanlah jadi sebelum berlaku begitu. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik, ni sementara yang masih sahabat-sahabat yang sedang menonton ni, jangan lupa saya nak maklumkan kita ada sehari lebih kurang 2 hari lah untuk saya cerita benda ni. Kalau saya tak cerita macam tak bagus, tapi kena bagi tahulah. Walaupun berulang-ulang kan, nak bagi tahu ni, esok kita ada pertemuan ni. Pertemuan santai dan percuma, tidak ada sebayang tidak ada sebarang yuran. Tidak ada sebarang yuran. Iaitu webinar rahsia di sebalik simbol Quran. Nama tajuk macam gempak tuan-puan kan. Rahsia di sebalik simbol Quran. Rahsia apa tu? Sebenarnya tak ada apa pun. Benda yang akan dikupaskan ni adalah benda-benda yang kita memang dah pernah belajar sebelum-sebelum ni. Wallahualam, tuan-puan belajar kat sekolah ke, ataupun belajar zaman study universiti ke, ataupun dengan pengajian yang tuan-puan ikut lah dalam tempoh beberapa tahun ke belakang ni ke kan. Jadi kita just nak nak kupaskan semula dan nak berkongsi kepada mereka yang mungkin baru tahu kan berkenaan dengan ada apa di sebalik simbol Quran ini. Jadi nama ni pun dah nampak gerun dah sebenarnya. Saya waktu dengar tajuk ni pun macam takut nanti orang letak expectation yang tinggi kan.
Dah lah pertemuan kita ni santai je. So bila pertemuan ni tuan-puan, esok malam pada jam 8.30 insyaAllah, 8.30 malam, hari Khamis. Sudah tentu esok hari Khamis, 9 Disember 2021. Dan kita akan gunakan medium Zoom meeting. Jadi saya harap tuan-tuan puan yang mungkin ada yang pertama kali maksud saya tak pernah guna Zoom lah. Jadi sebenarnya kita boleh bantu, cuma tuan-puan kena awal lah maklum tu. Janganlah dah nak masuk nanti baru bagi tahu kan. Jenuh juga. InsyaAllah kita boleh bantu kepada kawan-kawan tuan-tuan puan yang tak pernah guna Zoom, rasa macam alamak Zoom ni apa susahnya, nak kena buat macam mana. InsyaAllah kita punya tim akan bantu untuk memudahkan tuan-puan untuk akses dalam Zoom meeting kita ni, insyaAllah. Jadi untuk link pendaftaran tuan-tuan puan, tekan saja link di ruangan komen tu. Tengok di ruangan komen tu telah disediakan satu link. Tuan-puan tekan sahaja, kemudian dengar ni baik-baik. Ada beberapa arahan yang tuan-puan perlu ikut lah dalam tu nanti. Boleh tuan-tuan puan? Tes. Dah okey dah. Tadi nampak macam sangkut sikit. Dapat ilmu luar biasa. Sekejap sangkut ke apa? Yang sekarang okey tak? Saya risau pula cakap seorang-seorang ni. Sebab tuan-tuan puan, kalau saya punya live ni sangkut, biasanya dia ada colour tau. Tapi kat sini elok je hijau. Cuma itulah. Tak tahulah apa-apa hal. Oh, dah okey dah. Saya tak pernah guna Zoom. Okay. So Puan Ainun kalau nak turut serta esok, boleh download Zoom lah siap-siap. Download. Macam kita download Facebook kat Play Store kan. Siapa yang pakai Android, dia ada Play Store. Kalau yang yang pakai iOS ataupun iPhone, dia adalah dia punya tu App Store dia. Download kat situ je, percuma je. Download tu pun percuma je. Sekejap kejung. Tadi kejung ni dah okey dah. Okey, baik. Jadi rahsia di sebalik simbol Quran, dia lebih kepada muqaddimah tuan-puan sebab ni bukan seminar tau. Kalau seminar kita buat 2 hari seminar cerita bab simbol ni. Tapi ni ceritanya lebih kepada muqaddimah. Nak bawa tuan-tuan puan untuk kita pergi kepada permulaan apa yang ada pada simbol Quran ini. Jangan expect dalam tempoh sejam lebih tu kita dapat semua benda. Ni saya bagi tahu siap-siap lah realiti dia. Korang kata, alah ustaz, ingatkan dapat semua. Itulah. So saya khabar siap-siap. Korang takut ada yang beranggapan macam tu. Jadi insyaAllah kita jumpa esok malam pada jam 8.30 insyaAllah melalui Zoom meeting. So tuan-tuan puan, bolehlah esok pakailah kemas-kemas sikit. Maksud saya nak pakai tema boleh, tak ada masalah. Tema dia warna pink kan. So tuan-puan pakailah tudung pink kalau ada. Kalau tak ada pink, pakai purple. Purple macam baju saya ni, purple kan. Boleh, tak ada masalah. Hujung-hujung tahun ni kita banyak main tema purple. Boleh nak? Okey. Esok tema pink ke sahabat-sahabat? Pakai purple boleh, pink boleh. Terpulang pada tuan-tuan perempuan esok. Yang penting kamera kena buka lah buka lah kamera, jangan malu-malu. Tak syok tuan-puan. Takkanlah tuan-puan pergi kelas tak ada orang tengok tak. Bosan lah nanti jadinya. Jadi kelas tu hamba. Saya terus terang je. Minta maaf lah kalau ada yang kurang setuju.
Saya kalau kelas jenis orang tak buka kamera ni, saya memang anggap dia tak berminat je. Saya memang straight sikit lah bab ni mana mungkin kita nak berhadapan dengan, yelah, bukanlah saya nak kata tuan-puan respect kita sebagai guru ni apa, tidak. Cuma adab, kan, kita bila cerita bab adab dah automatik merangkumi semua benda, kita pun boleh faham dirilah. Kita pun dah masing-masing pun dah besar, ada orang kata apa, ada akal fikiran yang sempurna Allah berikan. Jadi kena fahamlah konsep belajar tu kan, walaupun secara online. Itu saja nasihat saya, bukan untuk izin ngaji je, mana-mana kelas pun boleh tuan-tuan perempuan. Okey, kalau rasa malu sangat, pakailah mask. Pakai mask tu, letaklah, asalkan nampak muka tu. Okey, kalau dah malu benar lah sebab kadang tu perasaan kita je. Saya tak nak cakap seorang-seorang kan. Takkan saya nak cakap seorang-seorang. Itu je. Minta maaf tuan-tuan. Kalau bab kamera ni kadang ada orang sensitif. Kata ustaz ni beria sangat lah. Biarlah orang nak buka ke tak nak. Biar saya cakap dalam live ni terang. Berapa orang, berapa ratus orang tengok ni. Biar faham betul-betul. Bukan dengan kami je tuan-puan Mana-mana tuan-puan kalau ikut kelas tu, buka lah kamera tu. Ni bab adab Kalau guru dia tak cakap benda-benda ni. Tapi kadang dalam hati dia tu kita tak tahu. Sebab barakah tu penting, keberkatan. Jadi jangan bermainlah dengan adab ni. Okey? Itu nasihat saya sebagai seorang hamba yang kerdil tuan-tuan puan. Minta maaf kalau rasa ianya kasar ataupun kurang selesa di telinga tuan-tuan puan. Baik, jadi insya-Allah kita jumpa esok nanti jam 8.30 malam insya-Allah. Itu saja makluman terkini. Nanti ada apa-apa update lagi kita akan maklumkan dari masa ke semasa insya-Allah. Setakat ni semua jelas ke? Kalau sedang kalau sedang kerja boleh dimaafkan, tak ada masalah kan. Tak adalah kita syadid sangat, tegas sangat. Paling kurang pun maklum lah, bagi tahu kan, ustaz maaf sekian. Maklum je, beritahu. Tak kisahlah mana-mana pengajian kita ikut. Kalau tak boleh kan, beritahu. Salam ustaz, maaf tak boleh buka kamera sebab sekian. Beritahulah. Cuma jangan didik diri untuk menipu lah kan, jangan didik diri untuk menipu, kata kamera rosak lah apa semua kan. Mungkin sekarang tak ada apalah kesan dia, tapi faham maksud saya jangan didik diri untuk kata ustaz ni bagi alasan, wujudkan alasan. Itu dah jadi, itu kita dengan Tuhan lah Semua nak ceritakan bab adab tadi, saya utamakan yang itulah. Wallahu a'lam. Memang malu, segan, tapi kena kental hati. Betul? Selamba je kita makhluk Allah yang sempurna, betul? Allah bagi kita sempurna bentuk, rupa bentuk, nak malu apa? Bukannya tak ada hidung, tak ada mata kan? Jadi insya-Allah boleh lah. Ni nasihat santai saya lah tuan-tuan puan. Minta maaf sekali lagi kalau rasa macam tak sedap didengari. Takut juga orang sensitif bab ni kan. Nanti orang kata lah ustaz beria je. Biarlah, sibuk je orang, kuburkan masing-masing. Oops. Tiba-tiba masuk bab tu kan, padahal tak ada kena-mengena pun. Okey, jom gurau-gurau Baik, kita terus pergi pada bacaan kita. Boleh tuan-tuan puan? Jom, ready, kita nak baca ni. Mata juling ustaz. Mata juling. Tak apa. Okay, jom. Semua dah ready. Saya punya suara tak ada sangkut apa-apa Kalau tak ada sangkut, jom kita mulakan. Saya lupa nak bagi tahu tuan-tuan dan puan. Siapa yang dah tekan link tu, memang nanti dia akan minta isi kan, macam letak email, nama, tak silap saya lah, nama dengan email dan nombor telefon kot. Tak silap saya lah, ada beberapa maklumat dia perlukan daripada kita. Kemudian lepas dah isi tu jangan terus keluar tau.
Tuan-puan yang nak join esok ni, pastikan tuan-puan lepas dah isi tu nanti, sebab Encik Ifan beritahu saya, ada beberapa yang dah isi makluman tu, tapi dia tak tunggu. Sebab apa? Lepas kita isi tu, sepatutnya dalam beberapa saat lepas tu akan ada keluar satu link untuk suruh kita join dalam satu grup Telegram. Kita hanya tekan butang join je, nanti dah automatik bawa kita dalam grup Telegram. Jadi kalau tuan-puan tak sampai fasa tu, maknanya kena buat balik. Jadi dia ada dua benda. Tekan link untuk tuan-puan isi makluman, dan apabila selesai isi maklumat tu nanti akan keluar dalam beberapa saat lepas tu, keluar satu macam macam kita button kan, kita tekan je join. Nanti dia akan terus bawa dalam grup Telegram. Bila dah duduk dalam tu, kira selamat lah. Pada esok hari, tuan-puan hanya tunggu link untuk Zoom sahaja. Kalau tuan-puan tak sampai lagi fasa tu, kena buat balik. Cuba buat balik. Takut nanti, sebab tuan-puan dah isi, nanti tuan-puan nak dapat tu daripada mana kan, link Zoom tu nanti. So nak tak nak, pastikan tuan-puan letakkan letakkan saya letak lagi sekali link tu. Okey, link tu saya dah letak sekali lagi di ruangan komen. Boleh tekan. Kalau tak ada, boleh letak di pin komen tuan-puan. Di pin komen pun dah ada dah. Ustaz bagi arahan pun boleh pening pasal telefon. Tak apa. Itulah. Doa-doa lah. Mana tahu kok kami rajin buat seminar mengendalikan telefon. Tak dah, kurang. Itu tuan-puan Google je, YouTube ada. Okey. Tapi kalau Google pun tak kerti guna, macam mana tu? Mungkin boleh minta bantuan kawan-kawan. Kita ada kawan, boleh minta tolong, insyaAllah. Minta tolong kami boleh. Tak ada hal lah. Okey. Gurau-gurau tuan-tuan. Jangan ambil hati. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita jom betulkan balik niat kita, insyaAllah. Dan kita fokus pada bacaan kita. Jom kita mulakan sama-sama. Boleh. Nombor password tu pergi ke telefon lain boleh kan? Nombor password. Password apa ya? Kata Puan Nazrina tadi, kalau yang tak ada tudung tu jangan tak join pula. Itu tema tu saja-saja je kita rancang. Okey, tuan-puan nak pakai tudung warna pelangi ke, warna kelabu asap ke, atau pulang, tak ada masalah. Yang penting join. Tu je nah. Sebat je apa yang ada. Sebat, lama tak dengar ayat. Puan Nora, saya dah try 16 kali. Itulah. Puan Nora dulu pada bagi tahu tu kan, kamera rosak. Nak menipu buat benda. Saya bukanlah kata puan menipu Saya tak mention nama puan. Saya kata kalau kita ada niat begitu, elak kan. Kalau yang macam memang ada masalah, kalau ada yang memang masalah kerja ke dan sebagainya kan, tu kita faham je, tak ada hal lah. Alright. Nanti kena setting balik kot Puan Nora. Try setting balik pakai telekong. Baik. Okey, jom. Lama berceloteh kita ni. Okey, tarik nafas. Jom kita mulakan, insya-Allah. Okay, ready? Jom. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Okey, baik. Tadi ada yang minta link, saya perasan. Dah dapat. Okey, dah dapat dah. Alhamdulillah. Okey, baik tuan-tuan dan puan, kita dah selesai dah untuk bacaan kita hari ini. Jadi jom kita tutup dulu dengan bacaan doa tilawah sama-sama. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, Alhamdulillah selesai untuk bacaan penutup kita, bacaan doa kita tadi sebentar tadi. Dan itu sahaja untuk hari ini tuan-tuan dan puan. Saya nak ucapkan terima kasih buat semua yang sudi bersama saya daripada awal sehingga selesai. Dan jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai, kita jaga Quran, Quran jaga kita. Dan jangan lupa temu janji kita pada esok malam jam 8.30 insya-Allah. Isyak masuk awal, so tuan-tuan dan puan boleh prepare lah. Okay? Mungkin ada sebahagian tempat yang mungkin masuk lewat ataupun ada yang lebih awal lagi, so boleh prepare solat apa semua dulu. 8.30 insya-Allah kita mula. Saya akan mula buka room tu dalam jam 8 suku. Jam 8 suku tu saya buka. Kemudian tuan-puan boleh masuk lah. Boleh masuk siap-siap standby dalam tu. Masuk dulu pun tak apa, lepas tu nak solat kan. Saya selalu biar macam tu je. Biar orang masuk dulu kumpul. Sebab nanti 8.30 boleh kita terus mula. Boleh nak? Baik. Saya rasa itu saja. Apapun untuk berada bersama dengan saya pada esok malam, pastikan tuan-puan dah masuk grup Telegram tu dahululah, ataupun isi makluman yang diminta melalui link yang disediakan tu. Boleh? Boleh ke tak boleh tuan-puan? On tak on? Boleh dah insya-Allah. Baik, itu sahaja daripada saya. Mohon maaf anda ada kata-kata saya yang terkasar, terlebih terkurang ke, saya minta maaf. Dan sepastinya yang baik itu semua daripada Allah SWT, dan yang kurang tu daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan diampuni Allah SWT, dan insya-Allah moga-moga Allah lindung kita semua, memberi rahmat kasih sayang pada kita atas asbab kita memuliakan kalam suci iaitu Al-Quranul Karim. So, jangan lupa sekali lagi hashtag kita apa dia? Santai tiba sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Tuan-tuan dan puan, kita tangguhkan dulu pertemuan kita dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa
yang sejati jika terbuat dosa. Hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah, tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja